أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب سلنا من مستقيما وهداية نصوحا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا لمن نعرف به وأمرك ونعرف به نعك صراط المؤمنين وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا برحمتك وعلمنا برحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وحفظنا من لساننا ويفقهوا قولنا. قال الشيخ المسند على نفعنا في الدارين آمين. Maka sunat melahirkan ini khilaf. Bahkan sunat takhir sekalian Fatihah makmum daripada Fatihah imam. Dan jikalau pada 2 rakaat yang awal daripada sembahyang sir, jika sangka ia akan imam membaca surah, dan jika ketahui makmum bahawasa imam simpan atas Fatihah saja, lazim makmum bahawa membaca Fatihah serta membaca iman. Masalah asalnya kita ulang balik. Pada katanya, dan jika mendahulu makmum akan imam dengan Fatihah atau tasyahud, tiada mudarat. Dan jika mendahulu makmum akan imam dengan Fatihah atau tasyahud, hukum dianya tiada mudarat, yakni tidak membatalkan akan sembahyang. Fatihah dia tu sah. Dan kata qil wajib ulangi baca serta imam atau kemudian daripadanya daripada imam. Kata setengah ulamanya wajib mutakhirkan Fatihah daripada imam, dengan maknanya sekiranya kalau baca Fatihah belum dahulu pada imam baca itu tidak sah, tidak memadaikan Fatihah yang dibaca sebelum pada imam baca. Yang memadainya mestilah baca beserta dengan imam, artinya terkemudian daripada imam. Nak mulai baca belum pada imam tu tidak sah Fatihah dia dan tasyahud dia. Yang wajib, maknanya sekiranya kalau baca belum pada imam baca tu wajib ulangi. Wajib ulangi itu jadi serta dengan imam pun dah memada, artinya kemudian daripadanya kami pada baca imam. Maknanya dan ialah aula, maknanya baca kemudian daripada baca imam itu terlebih aula. Maka atas perkataan wajib ulangi, jika tiada diulangi batal sembahyangnya. Kalau mengikut di atas qil tadi, mengikut di atas kata setengah ulama ialah kaum dhaif tu, kata wajib diulangi, sekiranya makmum tidak mengulangi Fatihahnya maka sembahyang dia tu batal, tidak sah. Itu mengikut kaum dhaif tadi, wajib mengulangi. Sekiranya kalau tak mengulangi maka tidak sah. Jadi khilaflah, khilaf di antara kaum sahih dengan kaum dhaif, yang mana kaum sahih tu tidak mengapa kalau baca makmum dahulu daripada imam akan Fatihahnya dan akan tasyahudnya. Tapi ada juga tu setengah kaul kata kenya tak boleh mendahului. Kalau mendahului tak bilangi, mesti diulangi. Maka sunat
apabila kita dah tahu katanya masalah ini, masalah mendulu itu ada khilaf, memadai ke tidak memadai, maka sunat bagi kita jadi makmum meliharakan, yakni meraihkan ini khilaf. Jadi walaupun yang sekarang sahih itu mengatakan mendahulu oleh makmum akan imam dengan bacaan Fatihah itu tak mengapa, tetapi ada juga katanya tidak memadai itu, lalu tu wajib sunat bagi kita meraihkan khilaf. Meliharakan khilaf maknanya kita buat akan kita mengejar, kalau di sini maknanya kita jangan mulai dulu daripada imam. Sebab kalau kita mulai dulu pada imam, itu ada khilaf. Pada memadai ke tidak memadai. Untuk nak lepas pada khilaf, kita meraihkan khilaf. Dengan cara kita tidak mulai bacaan Fatihah sehingga imam itu dah mulai. Artinya, selepas pada imam dah baca Fatihah, barulah kita mulai. Sebab ya kaedah dianya ialah meraihkan khilaf itu adalah perkara yang disunat. Mana kita buat akan suatu perbuatan supaya lepas daripada setiap-tiap kaum. Jadi kaum yang pertama pun kata dia hukum kata sah bacaan kita, kaum yang kedua pun dia kata sah. Jadi setiap-tiap pendapat ulama tidak ada siapa yang mengatakan tidak memadai pada bacaan Fatihah kita. Itu maksud katanya melihara akan khilaf. Melihara akan khilaf tu maknanya kita buat sesuatu perkara, jangan bagi ada orang katanya tidak memadai, tidak sah. Jangan bagi ada. Dengan mana di sini kita baca serta dengan imam, artinya lebih awalnya kita takhir kemudian daripada baca imam. Itu maksud katanya dan sunat meliharakan ini khilaf. Bahkan sunat takhir sekalian Fatihah makmum daripada Fatihah imam. Bahkan sunatnya selain daripada sunat meraihkan khilaf, kita takhirkan, belakangkan akan bacaan sekalian bacaan Fatihah makmum daripada Fatihah imam. Begitu juga begitu juga tasyahudnya. Dengan maknanya tasyahud itu tak boleh kita sunat kita tak mulai tasyahud melainkan memulai oleh imam. Dia katanya bahkan sunat takhir sekalian Fatihah makmum daripada Fatihah imam. Maknanya ketika imam baca Fatihah jangan lagilah kita bacanya. Kita tunggu, kita nanti bagi dia tu selesai daripada baca Fatihah barulah kita mulai baca. Sunat takhir itu dan jikalau pada 2 rakaat yang awal daripada sembahyang sir sekalipun. Dan jikalau pada 2 rakaat yang awal, 2 rakaat yang pertama, jadi rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua daripada sembahyang sir, ialah sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang yang kita baca dengan secara perlahan. Tapi kata sunat kita takhir sani jika sangka ia makmum akan imam membaca surah. Sekiranya pada sangkaan kita kata imam itu dia akan baca surah, maka ketika itu sunat kita jangan baca Fatihah ketika imam baca. Itu walaupun sembahyang rakaat yang pertama, yang kedua bagi sembahyang zuhur dan sembahyang asar sekalipun. Jadi selepas pada kita baca doa iftitah itu, jangan lagi kita baca Fatihah. Jangan mulai lagi. Tunggu bagi imam selesai lebih dulu. Tapi syarat kata sunat kita takhir walaupun 2 rakaat yang kita tak dengar bacaan Fatihah imam sekalipun, itu kalau kita sangka kata imam tu baca surah, mengikut adatnya imam baca surah. Mengikut adat tu tak payah tanyalah imam nak baca surah ke tak nak baca. Mengikut adat tu imam dia ambil yang sepenuh ialah dia baca surah. Maka kita tunggu baca Fatihah selepas pada imam selesai. Ketika imam baca surah itulah ketika itulah kita baca Fatihah.
walaupun pada sembahyang zuhur, walaupun pada sembahyang asar, rakaat yang pertama dan yang kedua sekalipun. Dan jika ketahui makmum akan bahawa imam simpan atas Fatihah sahaja, lazim makmum bahawa baca Fatihah serta membaca imam. Dia kata dan jika makmum dan jika ketahui makmum bahawa imam simpan atas Fatihah sahaja, maknanya imam tu dia tak baca surah. Dia baca Fatihah, selesai Fatihah dia rokok. Selesai Fatihah dia rokok. Surah dia tak baca. Tak kira sembahyang mana-mana. Boleh jadi kita tahu tu mengikut adat dia. Biasanya kalau orang ni dia sembahyang, dia jadi imam sekalipun dia tak baca surah. Artinya dia beritahu dia awal-awal belum nak solat. Katanya dia ni rakaat pertama yang kedua dia tak akan baca surah. Dia beritahu awal-awal daripada imam. Beritahu awal-awal kepada makmum dia, katanya dia tak akan baca surah. Selepas pada Fatihah dia nak terus rokok. Artinya mengikut adat dia. Dia tak beritahu, tapi biasanya orang ni begitu. Maka dia katanya lazim, yakni wajib makmum bahawa membaca Fatihah serta membaca imam. Imam selepas pada takbiratul ihram, selepas pada doa iftitah tu teruslah baca Fatihah. Sebab kita kalau yang tadi itu nak baca surah itu apa dia, kena takhirkan Fatihah, kata sunat takhirkan Fatihah kita daripada Fatihah imam tu sekiranya pada jangkaan kita, pada sengkaan kita, pada pengetahuan kita tu imam baca surah. Lagi pulanya imam baca surah, lagi pulanya sempat kita selesaikan Fatihah ketika imam baca surah belum pada dia rukuk. Sekiranya kalau tidak begitu, maka sunatnya kita selepas pada doa iftitah kita terus baca surah. Tapi kalau kita katanya walaupun sembahyang zuhur, sembahyang asar, rakaat pertama yang kedua kita tak dengar bacaan Fatihah imam sebab imam tu baca dengan secara sir, maka apabila imam takbiratul ihram, kita pun takbiratul ihram. Selepas pada kita takbiratul ihram, kita baca doa iftitah. Maka selepas pada kita baca doa iftitah, kalau biasanya imam baca surah tu, kita berhenti dulu. Kita diam dulu, agaknya imam tu dah selesai pada baca Fatihah, kita pun mulai. Sebab kena agaknya begitulah. Sebab kita tak dengar. Begitu. Tetapi sekiranya kalau kita tak rasanya ingat katanya kalau kita tunggu begitu, boleh jadi kita tak dapat selesaikan Fatihah, imam dah rukuk. Lalu tu kita mulailah baca. Sebab tu kalau dia katanya kalau kita tahu jelas katanya imam ni dia tak baca surah. Sebab dia dah beritahu kata dia tak akan baca surah. Atau mengikut adat seorang ni dia sembahyang tak baca surah. Maka selepas pada kita takbiratul ihram, nak baca doa iftitah bacalah. Kalau tak nak baca pun terus baca Fatihah supaya dapat rukuk bersama dengan imam. Begitulah hukum dia ni. Itu cakap masalah sunat. Habis di situ. Dan jikalau ini masalah lain pula. Dan jikalau berdiri imam kerana melebihkan rakaat serta seperti kelima, dan jikalau ia lupa sekalipun, tiada harus bagi makmum mengikutnya, dan jikalau makmum itu masbuk atau yang syak akan bilangan rakaatnya sekalipun, tiada harus mengikut, tiada harus ikut berdiri. Ini masalah apabila imam tu melebihkan rakaat, artinya melebihkan perbuatan yang lain daripada rakaat. Dia katanya dan jikalau berdiri imam bangun berdiri kerana melebihkan rakaat. Jadi berdiri imam tu berdiri itu jadi melebihkan bilangan rakaat. Seperti kelima, seperti rakaat yang kelima bagi sembahyang 4 rakaat.
sekiranya kalau berlakunya begitu. Kita sembahyang zuhur di belakang imam, tiba-tiba imam apabila cukup 4 rakaat, dia tidak tasyahud akhir. Bahkan dia berdiri pula. Jadi berdiri pula tu jadi yang kelima dah. Jadi rakaat yang kelima. Sekiranya kalau imam melebihkan bilangan rakaat, kita makmum macam mana kita nak buat? Dia katanya jikalau berdiri imam, berdiri itu kerana melebihkan rakaat. Jadi berdiri dia tu jadi lebih, jadi berdiri dia tu menyebabkan jadi bilangan rakaat sembahyang dia tu jadi lebih. Tak kiralah dia sengaja atau dia terlupa atau lain-lain lagi sekalipun, sebab tu dia katanya dan jika ia yang imam lupa sekalipun. Jadi pada zahir kita kira di kita makmum lah. Kita kira dengan secara bilangan kita pada makmum. Kita pada bilangan kita, pada hitungan kita makmum imam itu dah cukup 4 kalau sembahyang zuhur. Kalau sembahyang maghrib maknanya imam itu dah cukup 3. Kalau sembahyang subuh maknanya imam itu dah cukup 2. Sepatutnya tak bangun berdiri lah dia. Sebab kalau subuh dah cukup 2, sepatutnya tahiyat akhir lah. Kalau maghrib maknanya cukup 3, sepatutnya duduk tasyahud akhir lah. Kalau sembahyang zuhur insya asar cukup 4, sepatutnya duduk tasyahud akhir lah. Tetapi dia tidak, dia bangkit kepada rakaat yang kelima. Apabila dia bangkit pada rakaat yang kelima pada sembahyang zuhur asar insya, maka jadi maknanya dia tu berdiri melebihkan akan bilangan rakaat. Walaupun dia terlupa sekalipun. Artinya imam tu dia syak 3 ke 4 bilangan rakaat dia, maka dia tambahkan 1 rakaat lagi. Sebab apabila syak tadi tu 3 atau 4, 3 atau 4, imam tu kalau berlaku begitu tak kira siapa-siapa, dia kena tambah 1 lagi. Sebab kalau syak 3 ke 4, maka kena ambil 3. Ambil 3 mana belum cukup lagi, kena tambah 1 rakaat lagi. Lalu tu dia bangun berdiri. Tetapi apabila kita sebelah balik kita makmum ini, apabila tahu kata imam tu bangkit kepada rakaat yang lebih, dia katanya tiada harus bagi makmum mengikutnya. Tiada harus bagi makmum mengikutnya, mengikut imam. Tak boleh bagi makmum tu mengikut. Nak bangun berdiri juganya bersama dengan imam tak boleh. Sebab imam tu dah lebih, dah mengerjakan perbuatan yang lebih. Walaupun tak salah di sisi dia sekalipun. Di sisi dia kira katanya yang betulnya kena ada 1 lagi. Tapi di sisi kita dia dah cukup. Maka di sisi kita makmum, kita bilang-bilang tengoknya imam dah cukup. Kenapa dia bangun 1 lagi? Maka ketika itu kita tak boleh nak mengikut. Walaupun di sisi imam tu dia katanya dia terlupa ke barangkali dia boleh jadi dia terlupa. Boleh jadi dia sengaja nak tambah rakaat yang kelima. Boleh jadi dia terlupa atau boleh jadi juga dia tu syak 3 ke 4, maka dia bangun 1 lagi. Jadi pada disi dia tu bangun 1 lagi itu adalah wajib. Di sisi kita makmum bangun 1 lagi itu adalah salah. Begitu. Artinya di sisi imam tu dia ingat katanya sujud pada rakaat yang pertama masalah tidak tamak ninah. Dia baru ingat. Apabila dia selepas pada sujud yang pertama, yang kedua bagi rakaat yang keempat bagi zuhur masalah, apabila dia bangkit nak duduk tasyahud akhir, dia ingat katanya, baru ingat katanya sujud yang pertama tadi ni, rakaat yang pertama tadi ni tidak bertamak ninah. Jadi rakaat dia tak cukup lah. Jadi dia kena tambah 1 rakaat lagi lah. Jadi pendek katanya imam apabila imam itu bangkit kepada rakaat yang kelima pada kiraan kita makmum,
Nah, pada zahir bagi kita makmum tu rakaat yang kelima. Lepas tu pada pihak imam tu tak kira lah. Di sini dia sengaja menambahkan, artinya dia terlupa ke masalah, artinya dia ingat katanya dia syak 3 ke 4, 3 ke 4, lalu tu dia tambahkan satu lagi. Jadi pada pihak imam tu tak kira lah dia bangun rakaat yang kelima itu salah, artinya tak salah, kita tak payah kira di situ. Jadi pada pihak kita makmum, apabila dia mengerjakan perbuatan yang lebih, maka jangan kita ikut. Gitu juga kalau imam dia sujud yang ketiga. Dia sujud yang ketiga. Maka sekiranya kalau imam sujud kali yang ketiga, maka tak boleh kita nak ikut sujud. Maka kita makmum tak boleh kita nak ikut sujud. Tetapi kita suka baik kepada dia, barangkali dia terlupa. Barangkali dia terlupa, ni dia syak. Sujud ni satu kali ke dah dua? Dah satu ke dah dua? Sebab apabila dia duduk tu boleh jadi duduk. Dia ketika dia bangkit duduk tu dia ingat. Duduk Rabbi Firli ke duduk At-Tahiyat. Kalau duduk baca Rabbi Firli mana dah satu sujud. Kalau duduk At-Tahiyat, duduk Tasyahud, maknanya sujud dah dua kali. Tetapi imam tu contohnya dia mengantuk ke masalah, dia bangkit duduk. Apabila dia bangkit duduk tu, dia datang syak. Aku ni duduk Rabbi Firli ke mana duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat. Maka apabila syak begitu, dah dua ke satu. Satu kali sujud ke dah dua kali sujud. Maka wajib datang imam tu sujud sekali lagi. Supaya yakin kata dah sujud dua kali. Maknanya sebelah balik imam tu jadi sujud yang ketiga. Maka kalau kita tasbih dah, apabila imam tu turun sujud kali yang tiga, kita dah tasbih dah, beritahu bagi jagaan pada dia dah 3 kali, dia tetap dari sujud lagi, kita suka baik. Kita suka baik katanya barangkali dia syak pada bilangan sujud itu. Lalu dia sujud. Tetapi pada zahir kita makmumnya, dia dah melebihkan bilangan sujud. Maka jangan kita ikut. Lepas tu sebelah balik dianya, sengaja ke tak sengaja ke lupa ke macam mana, tapi kita makmum kita suka baik kata semayang dia tu tak batal dengan sebab dia sujud kali yang ketiga. Barangkali dia terlupa atau dia syak pada bilangan. Begitu juga imam tu kalau kita ikut-ikut dia tiba-tiba selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang keempat pada kiraan kita makmum, dia bangkit kepada rakaat yang kelima. Imam bangkit rakaat yang kelima tu pada pihak dia itu sengaja ke lupa ke macam mana, kita pada pihak makmum kita suka baiklah. Padahal selepas pada kita dah beri tasbih dah pada dia. Maka apabila imam tu mengerjakan perbuatan yang lebih, maka makmum jangan ikut sama sekali. Sebab tu dia katanya tiada harus bagi makmum dengan maknanya haram serta membatalkan sembahyang kalau mengikut. Tiada harus bagi makmum mengikut imam pada bilangan rakaat yang lebih. Tak boleh. Tak boleh nak mengikut. Sekiranya kalau ikut juga dengan tidak ada niat mufarakah, maka membatalkan sembahyangnya. Tiada harus bagi makmum mengikut imam. Tak boleh nak mengikut tu jikalau makmum itu masbuk sekalipun. Kalau makmum itu masbuk dengan maknanya bilangan rakaat dia tu kurang daripada rakaat imam. Dan jikalau makmum itu masbuk dengan maknanya kita begini, kita mengikut imam pada rakaat yang bukan yang pertama. Kalau contohnya kalau sembahyang zuhur kita tidak mengikut imam pada rakaat yang pertama, bahkan kita mengikut imam pada rakaat yang kedua, yang tiga atau yang keempat. Itu rupa masbuk di sini. Masbuk tu maknanya yang kurang bilangan rakaat daripada imam. Mana imam dah satu, imam dah dua, dia baru satu. Imam dah tiga, dia baru satu. Imam dah empat, dia baru satu.
Itu maknanya makmum yang masbuk. Dia makmum yang masbuk ni apabila imam beri, jadi maknanya imam, kalau imam beri duduk tasyahud akhir, imam beri salam, dia nak tambah rakaat lagi. Sebab dia belum cukup, belum sepenuh bilangan rakaat dia. Kalau imam beri salam, dia nak tambah rakaat lagi. Begitu. Maka sekiranya imam bilangan rakaat dia lebih, maka kita makmum masbuk yang hendak tambah rakaat lagi pun nak berjemaah dengan dia, nak ikut dia pun tak boleh juga. Walaupun kita pun nak berdiri juga. Sebab bilangan rakaat kita tak cukup lagi, belum cukup lagi. Maka kita tak boleh nak mengikut dia pada rakaat yang kelima bagi zuhur, tak boleh. Pada rakaat yang keempat bagi maghrib, tak boleh. Pada rakaat yang ketiga bagi subuh, tak boleh. Atas syak akan bilangan rakaat. Maknanya makmum tu syak pada bilangan rakaat. Contohnya, kita mengikut imam pada rakaat yang bukan rakaat yang pertama. Apabila imam cukup 4. Apabila imam cukup 4, kita syak. Kita ni 4 ke 3? Jadi kita syak. Kita ni mengikut imam rakaat yang pertama ke mengikut imam rakaat yang kedua? Gitu. Jadi kita syak. Jadi kalau mengikut 4, kalau mengikutnya, kalau kita imam tu dah 4 rakaat, tapi kita ni syak. Kita ni cukup 4 ke baru 3. Jadi kita terpaksa kena tambah 1 rakaat lagi lah. Tiba-tibanya imam bangun berdiri pada rakaat yang kelima. Gitu pun tak boleh kita nak ikut dia. Tapi kita nak kena bangun berdiri juga. Maka cara mana nak buat? Maka dia katanya, dan jikalau makmum itu masbuk atas syak pada bilangan rakaat sekalipun, tak boleh nak ikut. Padahal imam dah berdiri, kita pun nak berdiri juga. Tapi nak berdiri atas jalan ikut dia tu tak boleh. Tiada harus ikut berdiri. Lepas tu nak buat macam mana? Dia pun berdiri, rakaat yang kelima, kita pun nak tambah bagi cukup bilangan rakaat kita. Maka ketika kita nak berdiri itu, mestilah kita niat mufarakah. Itu maknanya tiada harus mengikut berdiri, tiada harus ikut berdiri. Bahkan mufarakah ia makmum. Bahkan dia tu mufarakah. Jadi dia kena niat mufarakah lah. Kalau imam berdiri rakaat yang kelima, kita pun nak berdiri tambah rakaat mencukupkan bilangan rakaat kita juga. Maka berdiri kita, imam berdiri, kita nak berdiri atas jalan ikut dia tu tak boleh. Jadi belum pada kita nak berdiri itu, kita niat mufarakah dengan dia. Sebab apa? Sebab kena niat mufarakah tu sebab kita tak tahu kata imam tu pada zahir kitanya dia dah yang kelima. Tapi yang kelima diisi kitanya, barangkali yang kelima diisi kita, barangkali yang keempat diisi dia. Sebab barangkali dia terlupa ke macam mana diisi, kira kata diisi dia tu betul lah. Boleh jadi dia salah, boleh jadi dia sengaja. Kalau dia sengaja, dia batal. Kalau dia tak sengaja, seperti dia terlupa atau dia syak, maka tak batal sembahyang dia. Macam mana sekalipun kita makmum yang kita nak tambah rakaat lagi, tak boleh kita berdiri atas jalan ikut dia tu, tak boleh. Kalau kita nak berdiri, berdirilah. Tapi kena niat mufarakah supaya kita tak mengikut orang yang salah pada perbuatan sembahyang. Orang yang menambah pada perbuatan sembahyang. Jadi ketika itu kita mesti kena niat mufarakah, jangan ikut dia sama sekali. Sebab bilangan rakaat dia tu dah lebih pada diisi kita, pada pandangan kita makmum. Jangan ingat katanya, dia bangun berdiri rakaat yang kelima. Kebetulan kita nak tambah rakaat lagi, nak cukup lagi, kita pun kena berdiri lagi. Sambil tu ikutlah. Sebab dia macam mana pun dia berdiri, ni kita pun nak berdiri juga, ikutlah. Maka tak boleh begitunya. Malaikat kita tak tahu kata dianya lebih ke atanya tak lebih, atanya tak cukup lagi ke bilangan rakaat. Kalau kita makmum ni tak tahu, kebetulan kita nak tambah rakaat, dia pun berdiri, kita pun ikutlah. Sebab kita tak tahu dia mengikut rakaat dia pada rakaat yang keberapa. Artinya kita terlupa imam tu dalam rakaat mana kita mengikut dia tadi.
Itu tak mengapa dah. Sekiranya kalau zahir di sisi kita makmum, kalau yakin ataunya berat sengka di sisi kita makmum bahawa berdiri imam kali ini ialah kali yang kelima, rakaat yang kelima, maka tak boleh kita nak ikut. Tak kiralah kita ni yang dah cukup bilangan rakaat atau yang hendak tambah bilangan rakaat, hendak tambah rakaat lagi. Tak kira. Macam mana pun tak boleh nak ikut. Kalau kita dah cukup pun memanglah tak boleh nak ikut. Berdiri pada rakaat yang kelima. Kalau kita belum cukup lagi, kita pun nak berdiri juga, maka berdirilah. Tapi kena niat mufarakah, jangan berdiri atas jalan ikut dia tu, bukan. Jangan. Begitu. Tu mana kata tiada harus mengikut berdiri. Bahkan mufarakah, ia makmum. Dan dan memberi salam ia apabila dia niat mufarakah, kalau di rakaat dia dah cukup, maka dia beri salam lah, baca tahiyat dia beri salam lah. Ini maknanya, dan memberi salam tu maknanya kita mengikut imam pada rakaat pertama bagi imam. Apabila selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang keempat, sepatutnya kena duduk tahiyat akhir kita dan makmum, sebab sama-sama empat. Tiba-tibanya imam bangkit lagi kepada rakaat yang kelima, kita tak boleh nak ikut berdiri. Begitu. Maka apabila kita tak boleh nak ikut berdiri bersama dengan dia, kita niat mufarakah. Apabila kita niat mufarakah, bacalah tasyahud sampai ke salawat atas Nabi dan kita beri salam. Begitulah. Atau menanti ia akan imam di dalam tasyahud, supaya beri salam ia serta imam atas yang muktamad. Atau ini pilihan yang kedua. Atau menunggu ia makmum akan imam di dalam tasyahud, supaya memberi salam ia makmum serta imam atas yang muktamad. Pilihan yang kedua ni mengikutkan yang muktamad. Jadi pilihan yang keduanya contohnya tadilah, apabila kita mengikut imam tu pada rakaat yang pertama, sama-sama satu, sama-sama dua, sama-sama tiga, sama-sama empat. Maka apabila selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang keempat, kalau sembahyang zuhur, maka apabila selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang keempat itu imam bangkit berdiri, maka kita tak boleh nak ikut berdiri. Maka di situ diberi pilih kepada kita dua pilihan. Satunya kita niat mufarakah. Apabila kita niat mufarakah, buatlah cara kitanya. Kita baca tahiyat, baca selawat, kita beri salam cara kita. Artinya kita tak niat mufarakah, kita tunggu dia. Apabila selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang keempat tu, kita bangkit duduk. Imam bangun berdiri. Bangun berdiri dia tu, imam bangun berdiri, kita tengok dia bangun berdiri tu, dia salah. Pada zahir kitanya, kita jangan ikut, tetapi kita tunggu dia dalam tasyahud. Duduklah kitanya. Duduk, nanti imam sampai kepada tempat duduk juga, sampai kepada tasyahud akhir juga. Apabila begitu, imam baca tahiyat, kita pun baca tahiyat, imam beri salam, kita pun beri salam. Itu dua pilihan. Itu kalau makmum yang bilangan rakaat dia tu sama dengan bilangan rakaat imam. Habis tu kalau kita yang masbuk, yang kita nak tambah rakaat lagi, itu pun kias di atas tadi juga. Contohnya, kita mengikut imam pada rakaat yang kedua bagi dia. Pada sembahyang zuhur masalah. Apabila imam cukup 3, maknanya kita baru, apabila imam 4, kita 3 kan. Jadi selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang keempat bagi imam dan rakaat yang ketiga bagi kita, begitu. Sebab kita mula mengikut imam fardunya, masalahnya misalan kita mengikut imam pada rakaat yang kedua. Maknanya imam
dalam sujud yang kedua bagi rakaat yang keempat. Itu kalau imam. Kalau kita maknanya sujud yang kedua bagi rakaat yang ketiga. Tiba-tibanya imam bangkit daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang keempat dia bangun berdiri pula. Maka kita nak buat macam mana? Kita niat mufarakah. Sebab kita nak duduk tak boleh di situ. Sebab bukan tempat duduk kitanya. Kita niat mufarakah tak ada jalanannya. Tak ada jalan lain sebab kita bukan tempat duduk. Sebab kita mengikut pada rakaat yang kedua. Mana kita tiga tak ada duduk. Selepas pada sujud yang kedua. Begitu. Tetapi kalau kita mengikut imam pada rakaat yang kedua bagi sembahyang zuhur. Kita mengikut imam pada rakaat yang ketiga bagi sembahyang zuhur. Jadi imam cukup 4, kita cukup 2. Jadi sama-sama kena ada tasyahud. Tapi dia akhir, kita awal. Dia tasyahud awal, dia tasyahud akhir, kita tasyahud awal. Maka di situ boleh pilih lah. Boleh pilih. Maka di situ kita nak niat mufarakah pun boleh. Kita tunggu dia duduk tasyahud akhir, dia beri salam, selepas pada dia salam kita bangun tambah bilangan rakaat kita. Begitulah. Itu mengikutkan yang muktamad. Muqabilkan muktamad berkata ia tiada harus bagi makmum menanti, bahkan memberi salam, kata muqabilkan muktamad katanya tiada harus bagi makmum menanti. Jadi macam mana pun makmum mesti kena niat mufarakah. Nak tunggu beri salam bersama dengan imam tu tidak boleh. Itulah. Jadi mengikut muqabil kaum muktamadnya tak boleh nak tunggu. Imam lebih, bila imam bangun kepada rakaat yang lebih, kita terus niat mufarakah. Tak boleh nak tunggu-tunggu untuk nak beri salam bersama dengan dia, tak boleh nak tunggu. Tetapi kaum muktamad diberi pilih pada dua pilihan. Nak mufarakah pun boleh, nak nanti dia pun boleh. Habis di situ. Ini jika sekira makmum tidak hendak nak mendatang rakaat yang kurang kerana ia masbuk atau ia syak akan bilangan rakaat, maka jika ia hendak mendatangkan rakaat, maka jika ia hendak nak mendatang rakaat yang kurang itu, mufarakah ia akan imam yang berdiri kerana melebih rakaat. Kemudian baru makmum berdatang ia akan rakaat yang tinggal atasnya. Begitu. Ini dia katanya boleh pilih dua cara tadi. Boleh pilih dua cara mengikut dua kaum muktamad. Mengikut kaum muktamad, nak mufarakah pun boleh, nak nanti dia salam pun boleh. Ini jika sekira makmum tidak hendak nak mendatangkan rakaat yang kurang. Mendatangkan rakaat yang kurang tu kenapa? Kerana dia tu masbuk atau kerana dia tu syak pada bilangan rakaat. Maka jika ia hendak nak mendatangkan rakaat yang kurang itu, mufarakah ia. Mesti dia kena mufarakah akan imam yang berdiri. Kena niat mufarakah, tak boleh kita ikut kerana melebihkan rakaat. Berdiri kerana melebih rakaat itu. Kemudian selepas pada mufarakah, barulah makmum mendatangkan ia akan rakaat yang tinggal atasnya atas makmum. Seperti kata tadilah, sekiranya kalau kita mengikut kalau kita mengikut imam pada rakaat yang kedua bagi dia atau rakaat yang ketiga, yang keempat bagi imam tu, sekiranya kalau imam bangun berdiri rakaat yang kelima, kita nak tambah lagi sebab kita masbuk, artinya kita syak pada bilangan rakaat. Cukup tak cukup? Maka tak boleh kita nak berdiri atas jalan ikut tu, tak boleh. Mesti kita kena niat mufarakah lebih dulu. Selepas pada kita niat mufarakah, barulah kita bangun mendatangkan, mengerjakan akan bilangan rakaat yang tertinggal di atas kita lagi.
Jadi nak ikut, nak buat alasan, dia berdiri rakaat yang kelima, kebetulan pun kita nak berdiri juga ikutnya. Itu tak boleh. Sebab macam mana pun ingat kata nak ikut akan imam yang salah pada perbuatan atau yang menambah pada perbuatan sembahyang, tak boleh. Itu pada apa dia? Pada menambahkan perbuatan rakaat. Macam juga sama dengan kata tadi ialah menambahkan akan sujud. Nah, begitu juga menambahkan rokok. Contohnya imam dia rokok. Selepas pada dia rokok, dia bangun berdiri. Ketika dia berdiri, kitanya pada zahir diri itu i'tidal. Tapi barangkalinya imam tu dia ada terlupa ke macam mana, selepas pada dia rokok, dia bangun i'tidal, dia tak mengucap sami Allah masalah. Dia Allahu Akbar. Macam dia dah pening ke, dia dah mengatuk ke masalah. Selepas pada dia rokok, dia bangun berdiri. Dia bangun berdiri, ketika dia dalam berdiri itu pada zahir kita makmum, diri itu berdiri i'tidal. Ketika imam dalam berdiri itu dia datang syak. Dia ni berdiri i'tidal ke berdiri Fatihah. Imam datang syaknya begitu. Maka pihak imam apa yang dia nak buat kalau dia syak begitu? Maka mesti dia rokok. Sebab dia ketika dia berdiri itu pada zahir kita makmum dah tahulah kata dia nak berdiri ni berdiri i'tidal. Tetapi dia tu selepas pada dia sami Allahu liman hamidah, dia duduk mendengung sekejap. Sekejap dia datang syak. Berdiri ni berdiri i'tidal ke berdiri Fatihah. Sekiranya kalau jadi begitu, macam mana nak buat? Mesti rokok aja. Sebab jadi berdiri itu kalau berdiri i'tidal, maknanya dah rokok. Berdiri itu kalau berdiri Fatihah, maknanya belum rokok lagi. Maka sekiranya kalau syaknya begitu, maka dia kena rokok satu kali lagi. Begitu. Maka pada pihak kita makmumnya, tak boleh kita nak ikut rokok. Begitulah. Begitu. Jadi nak katanya kita makmum tak boleh kita mengikut imam yang menambahkan perbuatan, yang melebihkan perbuatan. Tak kira perbuatan itu perbuatan rokok ke atau perbuatan sujud ke, artinya berdiri pada rakaat yang lebih tadi. Kita makmum tak boleh kita nak ikut. Kalau tak ingat macam mana pun, apabila imam tu, kalau imam bakit pada rakaat yang lebih tu, kalau kita nak niat mufarakah pun mengikutkan muktamad pun boleh. Kalau kita nak tunggu pun boleh. Kalau rakaat kita bersama dengan sama banyak sama dengan imam. Tetapi kalau kita rakaat kita kurang daripada imam, jadi dia katanya tak ada jalan lain melainkan kena niat mufarakah, itu satu jalan saja. Maka pada masalah kalau rakaat yang ketiga kita mengikut imam pada rakaat yang ketiga, imam rakaat yang ketiga zuhur, kita rakaat yang pertama, maka di situ kalau kalau kita nak duduk tasyahud awal, duduklah. Kita nak duduk tasyahud awal, duduklah sebab tepat kita. Sebab imam bangun tu dia salah. Tapi eloknya kita niat mufarakah. Jadi puas hatinya kita niat mufarakah. Tak payah kita tunggu dia dah. Tapi kalau nak tunggu pun boleh sebab di situ tempat duduk bagi kita. Begitulah. Habis. Kemudian katanya, dan jikalau mengikut ia akan seorang yang ia sangka sah jadi imam, ialah qari atau tidak makmum, atau lelaki yang berakal. Kemudian nyata ia ummi atau makmum atau perempuan atau gila. Nescaya wajib mengulangi sembahyang itu. Kerana imam tidak ahli jadi imam. Kita akhir di situ dulu. Tengok masa dah banyak. Kita akhir di situ dulu pada katanya, dan jikalau mengikut ia akan seorang yang ia sangka sah jadi imam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعلنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه